Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Apa khabar semua? Okey, kita ada Siti Mariam, kita ada Hajah Kia, kita ada Puan Rohana kat sini. Ya. Waalaikumsalam semua. Okey, kita ada Puan Hasniza. Waalaikumsalam. Okey. Sambil-sambil kita berehat dekat rumah tu, walaupun saya bersama rakan sepejabat masih berada di pejabat, marilah kita lapangkan sedikit masa untuk mengisi sedikit apa orang kata isi kerohanian kita kan. Jadi sementara kita menunggu kawan-kawan kita yang lain, saya nak tanya, line saya dekat anda tu okey ke tak ke? Ya, kalau okey kita komen sikit kat bawah tu. Line anda okey. So kita boleh mulalah kan? Okay, kita ada Kak Rosmanila, Puan Aslina, hai Puan Kak Suhana, Waalaikumsalam. Puan Namajan, pagi. Ya. Okey. Untuk anda sementara kita menunggu kawan-kawan kita yang lain, untuk anda yang masih sedang menonton sekarang ni, boleh tag rakan-rakan anda dan keep share supaya kebaikan dan manfaat yang akan kita perolehi sebentar saja lagi kita dapat kongsikan dan dapat dimanfaatkan bersama-sama. Orang kata apa? Kalau kita share perkara yang baik-baik ni, insya-Allah perkara yang baik juga akan datang, kan? Okey. Alright. Okey, Puan Ajakiah kata okey, jelas. Ya. Dan Puan Rohana pun kata jelas. Okey, Alhamdulillah. Nampaknya malam ni line kita okey. So, mungkin dekat sini, mungkin ada saja yang baru join live kita, yang mungkin baru saja nampak kenal baru kenal page Sari Gamat HQ ni kan. Jadi orang tanya Sari Gamat ni apa? Macam klasik je bunyinya je. Okey, sebersedikitlah untuk makluman tuan-puan yang sedang menonton. Sari Gamat merupakan jenama baru bagi rangkaian produk yang dikeluarkan oleh Ana Edar Sdn Berhad. Okey ya. Kalau kita kata jenama Ana ni nak cerita dia, diasaskan sejak daripada tahun 1983 lagi. So Ana Edar ni kita menjalankan perniagaan bagi melahirkan usahawan Muslim yang berwibawa dan berdaya saing serta memperkasakan pengedaran produk Muslim yang bermutu, halal dan selamat di bawah jenama Ana. Okey, untuk makluman juga tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Ana Edar merupakan perniagaan jualan langsung yang patuh syariah yang dianggotai oleh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, yakni ketua panel syariah kita, bersama Prof Madya Dr. Azman Muhammad Nur, dan juga beliau juga merupakan penasihat syariah Ana Edar Sdn Berhad. Okey, jadi apa yang Sari Gamat ni jual dia tak? Mesti ada yang nak tahu. Okey, kita ada pelbagai produk yang berasaskan gamat seperti jelly gamat, kita ada aromaterapi massage oil ya. Kita ada therapeutic gel, kita ada feminine wash dan yang terbaru kita ada set skincare yang berasaskan gamat. So untuk anda yang di luar sana, kalau nak berjinak-jinak nak tahu lebih lanjut tentang produk gamat ni, boleh hubungi saja pengedar kita yang berdekatan anda ataupun boleh saja WhatsApp di nombor yang tertera di bawah 013-221-6125. Dah macam apa orang kata go shop dah saya rasa. Ya, okey. Jadi semua dah ready ke? Saya rasa semua macam dah tak sabar-sabar nak mendengar mutiara kata daripada jemputan kita pada hari ini, iaitu Ustaz Haslim Baharim. Ya. Okey, itu dia. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey Ustaz, untuk makluman semua mungkin kalau ikut-ikutlah, saya yakin semua penonton kita dah kenal sangat dengan Ustaz kita ni kan. Kalau kat luar tu mungkin orang panggil nama panggilan ataupun nama manjanya Ustaz Bollywood. Ya. Alah, okay. Saya tak payah kenal-kenal, malu saya. Alamak. Okey.
Okey Ustaz, topik kita pada malam ni iaitu bersyukurkah aku, ya. So soalan ni kadang-kadang bila kita duduk sendiri kan, kita fikir kadang-kadang kita ni bersyukur ke kan. Dalam setiap hari Allah sentiasa berikan nikmat kita tapi nikmat kepada kita tapi kadang-kadang kita tak sedar. Jadi bagaimana kita nak tahu ya, maksudnya adakah kita ni mensyukuri nikmat Allah tu dan bagaimana pula kita nak jadi seorang hamba yang mensyukurinya, ya. Jadi sebelum kita mula, jika ada sebarang pertanyaan boleh saja ajukan persoalan anda di ruangan komen. InsyaAllah kalau ada masa kita terus tanya Ustaz. Jadi Ustaz dah sedia ya? Okey. Okey, jadi tuan-puan, sambil kita mendengar, sediakan pen dan nota. Kita renungkan semula sementara sambil kita mendengar tu. Bersyukurkah aku? Jadi saya tanpa membuang masa, saya serahkan live ini kepada Ustaz Haslim Baharin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kerana lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bicara online, yakni daripada penganjur kita iaitu Sarigamat SQ ataupun Anak Edah Sdn Berhad. Dan terima kasih saya ucapkan kepada pihak pengurusan kerana sekali lagi menjemput saya untuk sama-sama kita bersiar langsung melalui Facebook dan juga ataupun online ataupun di alam maya. Jadi moga-moga apa yang kita akan bersama dalam masa 1 jam lebih kurang ini akan memberikan manfaat kepada kehidupan kita sebagai hamba yang tunduk akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ala kulli hal, tajuk kita ni bersyukurkah kita ini memang ialah satu benda yang Allah pun dah bagi tahu dah, hanya sedikit sahaja orang yang berterima kasih kepada Allah. Wa qalilum min ibadi yasyakur. So tajuk ini sesuai lah, cukup banyak. Ya, jadi orang nampak syukur ni makna kaya. Orang nampak syukur tu jawatan dia tinggi. Orang baru nak bersyukur bila gaji dia 50,000, 60,000 baru dia nak memulakan syukur dia. Sebenarnya dalam ayat Quran pun ada menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Surah An-Nahl ayat yang ke-78. Dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dengan keadaan kamu tak tahu apa benda pun. La ta'lamuna syai'an. Kamu tak tahu apa benda pun. Kamu tak tahu tentang A, B, C. Yang kamu tahu keluar-keluar kamu teriak. Kamu menangis. Ya, ini bagi contoh dia. Jadi Allah keluarkan kamu daripada perut ibu kamu dengan keadaan kamu tak tahu apa benda sekali. Kumusama'. Lalu Allah letakkan kepada kamu, ciptakan bagi kamu pendengaran. Wal absara, dan juga penglihatan. Wal af'idah, yakni hati, yakni akal fikiran. La'allakum tashkurun. Moga-moga kamu, ya Allah buat ni, Allah ungkit balik ni sebenarnya kerana apa? Kerana untuk bagi nak melihat kamu ni orang yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud syukur ni tak boleh lari lah. Walau apa keadaan sekalipun kita sebagai hamba Allah, susah macam mana pun, merempat macam mana pun, sakit macam mana pun, tetapi nafas yang Allah kurniakan daripada tubuh yang dikeluarkan daripada perut mak kita atau ayah kita, maka itu sudah memadai kita nak tandakan rasa terima kasih banyak dekat Allah. Why? Because kita dilahirkan jadi orang, jadi manusia. Kalau jadi babi, jadi lembu, jadi kambing, anjing, agak-agak macam mana hari-hari kena baling, kena sembelih tiap-tiap tahun. Kalau lembu, maka terima kasih kerana bukan persoalan kita kaya,
Terima kasih bukan kerana kita sihat. Terima kasih bukan kerana kita berpangkat jawatan besar, kita berkuasa dan sebagainya. Tetapi terima kasih kerana Allah berikan peluang bagi kita hidup di atas muka bumi sebagai seorang insan. Seorang manusia yang dapat merasai nikmat, mana itu dikatakan baik, mana itu dikatakan buruk. Nikmat mana dikatakan wangi, mana dikatakan busuk. Itu juga merupakan satu tanda yang Allah ni beri peluang nikmat kat dekat kita. Iaitu kita boleh tahu yang ni najis ni baunya busuk. Najis ni orang tak makan. Tapi kalau ada binatang, dia bantai je. Makan hak busuk ke, hak wangi ke, apa ke, hak orang ke, hak siapa ke, dia bantai je, dia makan je. Sebab dia tak fikir halal haram. Sebab bagi mereka tidak ada undang-undang atas muka bumi ni. Indahnya kita sebagai hidup berrabbani ini, hidup bersyariat ini ialah Allah bagi nikmat yang ni la'allakum tashkurun, iaitu al-afidah. Allah bagi akal fikiran kepada kita, Allah bagi otak. Adalah haram, curi adalah haram, berdosa, berzina adalah haram, contoh ada apa lagi? Zalim adalah haram, rasyuah adalah haram. Jadi Allah berikan benda ni satu nikmat, otak untuk kita fikir kerana kita ada ilmu. Itu maksud dia yang disebutkan dalam ayat surah An-Nahli, surah Lebah, iaitu adalah ayat yang ke-78. Itu antara dia. Subhanallah. Sebab tu kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengalaman-pengalaman kita tidak pernah menipu kita. Our experience tak pernah menipu kita. Sebab tu jatuh dan bangun kita dalam apa usaha sekalipun, maka kadang-kadang kita perlu kena muhasabah. Kenapa kita susah, kenapa kerja tak menjadi, ataupun bila kita dah kaya kita sombong, bila ada jawatan kita rasa ego dan sebagainya. Kenapa benda ni berlaku? Maka kita kena banyak muhasabah diri kita yang sebenarnya. Sama juga kenapa kita sakit. Macam Ustaz sendiri pun tahulah sahabat-sahabat Puan Hasniza, dah macam keluarga saya, macam keluarga, macam adik-beradik. Sebab apa? Boleh dikatakan setiap hari tu dia orang ada je datang ziarah saya selama beberapa bulan di hospital di Sungai Buloh dan KBJ Tawakan, dan mereka banyak bantu saya. Cuma persoalan dia dalam bahasa mudahnya, di manakah kita nak rasakan bersyukur kita tadi ni, dalam keadaan nak syukur apa ni Ustaz? Aku ni sakit teruk, nak syukur apa? Yang korang sedap lah boleh makan, kata aku tak boleh makan. Mungkin persoalan tu timbul. Jadi syukur kenapa sakit? Sebab orang yang beriman dia tak akan mengeluh, dia tak keluh kesah. Orang yang solat dia takkan keluh kesah. Allah janji dah. Allah kata innal insana khuliqa halu'a. Manusia cipta dengan keluh kesah. Antara ringkaskan, melainkan orang yang solat. Melainkan orang yang melaksanakan ibadah solat dan sebagainya. Jadi kita fikir balik, kenapalah Allah bagi kita ni sakit? Maka kita kata terima kasih ya Allah. Kenapa? Kerana dengan sakit ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sakit itu merupakan kafaratul musibah, sakit dan sebagainya. Tak apa, sebab sakit ni kafaratul dzunub. Bayangkan sakit dekat hospital, atas dunia ni masuk hospital, selesa, ada orang doktor jurawat khidmat untuk kita, ada orang ziarah kita, menenangkan kita, memujuk kita, mententeramkan kita. Tapi kalau sakit dalam alam barzakh, sakit alam barzakh, nak kata apa? Ini contoh kalau kita muhasabah balik. Tak ada siapa yang boleh tolong kita dalam kubur. Sebab itulah, biar sakit di dunia ni, kena rasa syukur. Kenapa? Ya Allah, terima kasihlah bagi aku sakit. Moga aku ni banyak dosa denganmu, ya Allah. Lepas tu kita jangan mendabik dada, walaupun hebat tak mana sekali kita ni sakit. Dan Nabi kata kafaratul dzunub. Melainkan orang yang hebat-hebat, alim ulama-ulama yang hebat, dia sakit tu sebagai untuk menandakan tambahan iman dia semakin hari semakin meningkat. Kerana orang yang sakit ni dia akan reda dan dia akan sebab itu orang beriman. Tapi kalau orang Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk maklumat semua sahabat-sahabat, saya tengok sini Suhayu ada, Izzatul Azra Ma'asyid, orang lama ni. Tadi siapa tadi? Nur Marjan. Masya Allah, Nur Marjan. Nur Marjan leader. Masya Allah. Ni Iron Ladies ni ya. Ni wanita besi. Termasuklah Suhayu ya dan sebagainya ya. Banyak-banyak lain sebut. Saya pun dah tengok nama-nama yang ada. Dan kalau boleh share-sharekan, kongsi-kongsikan rakan-rakan yang lain.
share yang sebanyak mungkin. Jadi Ayu mungkin tulis tu, nak share kat siapa? Tulis nama. Rosmanila, Khuzaimah, okay, share dengan siapa? Ambil sebanyak mungkin. Tak tahulah mana takut disediakan. Oh, Masya Allah, apa nama ni? Ini bukan Mak Leha ya. Ini bukan Mak Leha ya. Ini Puan Hasniza, Hajah Hasniza Hasan. Terima kasih. Puan Hajah Hasniza. Jadi, boleh share ya, boleh share. Banyak-banyak, tulis dari mana share. Kalau boleh tu, kalau hadiah dia, tak tahu hadiah apa, wallahualam. Mungkin Nisa boleh check tengoklah, mana tahu kok ada siapa share paling banyak dapat satu botol sari gamat contohlah kan. Jadi sharekan insya-Allah banyak-banyak sebab ini bermanfaat. Ya, memang saya setiap malam ada program. Jumaat, Sabtu dan Ahad, Jumaat, Sabtu, Ahad ada program. Dan patut malam ni free. Jadi malam ni saya sekarang untuk pengetahuan semua untuk Anissa, saya sedang berada di Bangi, di rumah di Bangi. Kebetulan pula anak saya nombor 2 tu dimasukkan ke hospital, operation semalam di hospital Pakar Anur di Bandar Baru Bangi kerana dia masalah appendix, dan semalam pun dah okey pukul 3 petang, alhamdulillah berkat semua kawan-kawan, sahabat kawan-kawan, dia berjaya walaupun hampir pecah dah kelemahan appendix tu. Jadi sekarang masih berada di ward dan isteri saya pun masih jaga dia. Dan insya-Allah lah, dan kebetulan pula Allahu Akbar, mak mertua saya atau mak beri contoh saya yang ada tu, dia pun sama juga berada di hospital Teluk Intan, admit kerana operation infection di tangan dia, cramp dia tak boleh tutup, dia mengkerah, serupanya bila x-ray macam diibarat kata dimakan anak-anak, ya. Jadi ada kecuman dan sebagainya. Alhamdulillah pun dapat maklumat selamat pembedahan dan sebagainya. Jadi semalam tu hari yang sama tu 2 orang masuk, mak mentua dan anak saya yang kedua yang bakal melangsung ke perkahwinan pada bulan 12 ni insya-Allah. Jadi benar ni Muslim muhasabah juga ni Anissa dengan yang lain, sebab kenapa aku sakit. Mungkin sakit kita kena banyak sangka buruk dengan sini dengan Allah. Sebab kadang-kadang mungkinlah kot, kadang-kadang bila anak sakit tu kita kena berikan tumpuan kepada dia orang kan, yang kita ni mungkin sibuk sangat dan sebagainya, kadang-kadang walaupun anak tu dah umur 23 tahun tapi dia masih perlukan belayan mak ayah dia, itu kita tak boleh nafikan. Jadi bila sakit tu maknanya kita kena muhasabah, kenapa anak sakit kan. Memanglah Allah sebut wala taziru waziratu wizra ukhra, mak tidak siapa yang bertanggung dosa orang lain. Tetapi mungkin satu orang kita mengambil iktibar berlaku kepada diri kita, kepada keluarga, anak-anak kita dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan sekalian, ini pun ada juga saya bekas sakit appendix Ustaz. Bulan 3 sakit, terus buang appendixnya, seminggu sakit, terus buang appendix ya. Sakit ni memang, oh Masya Allah, ni apa ni, ini Hajah Kia Abdul Razak ni, Hajah Kia ke Anissa? Oh ini Bunda Kia pun ada juga. Terima kasih, Masya Allah. Jadi betul-betul. Jadi setakat ni tak bagi minum apa lagi lah. Ya insya-Allah memang anak saya nombor 3, adik dia pun masuk appendix tahun lepas, bulan 9 pun alhamdulillah pun kita bagi belakalah masuk. Yang doktor-doktor yang minuman-minuman tradisional, madu kita bagi juga insya-Allah. Terima kasih banyak ya Bunda Hajah Kia Abdul Razak. Jadi sahabat-sahabat, kita sebut tentang bersyukur ni tidak lain tidak bukan bersyukur yang paling sebenarnya yang dikehendaki daripada hidup manusia ialah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang ini pada hakikatnya didasarkan atas pengakuan kita bahawa segala kenikmatan yang kita dapat pada hari ini, yang ada pada hari yang kita dapat semua ni adalah ciptaan yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asas terima kasih tadi ini. Sebab itu dalam ayat tersebut ayat sebut apa nama? Faskuruni azkurkum. Kan, ingatlah kamu kepada aku, nescaya aku ingat kepada kamu. Washkuruli wala takfurun. Maksud dia terima kasihlah kepada aku dan jangan kamu kufur kepada. Itu lawan bersyukur tu ya Nisa pun tahu.
iaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah ayat formula macam mana nak jadi orang yang sukses, yang berjaya. Syarat apa dia? Kena banyak terima kasih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, kalau kamu kufur, kamu mata orang Kedah kata apa? Hang duk mata kedarah apa aku beri kat hang, kemudian hang lawan aku pula. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab kau amat pedih. Azab masa bila? Azab buat kerja tak menjadi. Ini dia. Azab masa bila? Azab bila rumah tangga berselera. Azab macam mana? Dunia pun dah kena azab dah. Azab bila syadid itu maksudnya keras, dahsyat. Kadang-kadang kita nampak kita berjaya dari sudut karier dan kerjaya dalam bisnes, tapi dalam rumah tangga kita gagal. Ini juga merupakan azab. Ya. Kadang-kadang kita nampak kita senang lenang, kereta besar, semua besar, tapi anak-anak tak dengar cakap. Anak-anak pakai tak senonoh, ikut dan nak pakai. Dan kita pun takut nak tegur anak-anak. Ini juga azab. Kat mana azab? Bila umur kita jadi tua, anak dah makin peringkat dah 3-4 kita tengok dia pakai benda sebagainya. So kita umur ada kita 5-60 tahun ataupun 70 tahun, anak depan kita dalam keadaan yang memang pakaian yang agak jijik, yang tidak bermoral, yang tidak bersyariat. Jadi kita nak buat apa? Waktu itu barulah kita katakan macam mana kita nak buat. Menangis tak berlagu. Menangis tak maksudnya menangis tak berbunyi. Senyap teriak, duk pendam perasaan. Kenapa? Sebab kita bila manusia ni kena faham. La in syakartum la azidannakum. Sebab tu ada pandangan para ulama mengatakan, kalau tak silap saya lah Zunnuni al-Misri, tokoh tasawuf orang Mesir, dia kata gini, terima kasih itu macam ni maksud dia. Iaitu seseorang itu dia tidak melakukan atau tidak menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk melakukan maksiat kepada Allah. Allah lupa pula apa nama ni, pergi hospital tadi ni, test COVID pun tak buang-buang rupanya. Tu nampak macam apa nama tanda apa Cina bapak dia mati kan, tanda. Saya ingat corak tadi. Saya pun perasan, Masya Allah, saya pun perasan. Tak apa. Nanti orang tegur, Ustaz apa tu hijau atas bau tu kan. Jadi screen biasalah hospital. Tak boleh ziarah. Masuk hari Ahad baru ni, Sabtu Melahad tu, tadi pun boleh ziarah sebab tadi negatif negatif COVID-19, barulah boleh ziarah dia. Itu pun tak boleh seorang saja, bapa ke mak ke, memang tak boleh. Jadi duduk gila-gila lah. Jadi ialah anak lebih akrab dengan mak, jadi bagi mak lah jaga. Dan insya-Allah kejap lagi ni dalam 10.30 saya nak bawa sikit makan ke apa ke bagi isteri untuk makan sikit lah. Jaga orang ni letih sebenarnya kan. Itu antara. Jadi kata Zunnuni al-Misri ni maksud dia begini dalam bahasa Melayu kita, seseorang itu tidak berani untuk melakukan maksiat dengan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, para penonton, bersyukurkah aku? Maksud dia suruh muhasabah lah. Bersyukurkah aku? Makna muhasabah lah tu. Jahatkah aku? Muhasabah lah tu. Baikkah aku? Bila ada question mark, maknanya tajuk kita ni suruh muhasabah diri. Adakah apa yang kita dapat, keuntungan yang kita dapat, rezeki kita dapat ini, ada tak kita bawa dia, walaupun tak banyak tapi sikit, untuk menggunakan perkara yang maksiat, benda-benda yang mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Memang banyak. Lepas tu kadang-kadang bila Allah sebut ulang banyak kisah Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Maka dengan nikmat-nikmat mana lagi kah kamu nak membohongi, nak menafikan, nak mengkufurkan apa nama nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sahabat-sahabat tuan-tuan sekalian, contoh dia, kita ada anak ramai 5-6 orang. Anak pertama, kedua, tiga bagus, mengaji bagus. Anak yang keempat tak berapa bagus. Jadi ada orang tak terima kasih kepada Allah dengan anak yang tak berapa pandai dia ni. Dia nak kepala dia, mak ayah ni, dia nakkan anak semua pandai. Yang hak nombor 4 tak pandai, dia kata tengoklah kau suruh belajar, main-main, malas nak mampus. Biasalah standard bahasa kan. Ini apa dia kan, tapi masa tengok, dia tak rasa benda itu satu nikmat. Walaupun, yalah, anak pun dia tahu dia tak nak jadi anak yang tak pandai. Tetapi
mungkin dia antara yang terpilih untuk akrab dengan mak ayah dia. Yang seronok dia 4-5 ni, 4 orang ni, bila mak ayah sakit, nak balik pun susah. Tapi anak nombor 4 yang kerja kat kampung, itulah yang duk jaga mak dia sakit macam mana, itulah yang bawa mak hospital. Nak harap anak-anak cerdik ni tak hantar. Sebab tu kadang-kadang kita ni, bersyukurkah kita ni kadang-kadang kita kena lihat. Kita ni, orang kata apa, jangan nilai seseorang hanya sekadar kepada positif dia ataupun dari sudut orang kata apa ni, yang kita nampak kebaikan dia sahaja. Contoh dia, yang nampak orang baik, balik rumah nilai bagi duit kat kita, kata kalau kita sebagai mak ayah kan, kalian tak bagi terkerak. Benda-benda macam ni. Kadang-kadang bila Allah sebut asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurrun lakum. Masa satu benda yang kadang-kadang kamu suka dengan dia tapi sebenarnya tak tahu apa baik dengan kamu. Kadang-kadang benda yang kamu benci tapi baik bagi kamu. Contoh dia kan, sebab tu kita nilai dia ni memang tak pandai, anak ni memang tak pandai. Kan? Kita duk pandang apa? Tak pandai, malas belajar, kerja apa? Saya baiklah kerja kampung je lah. Dia nilai tu tak nampak. Tetapi dari sudut orang lain, inilah anak yang baik berbanding anak yang cerdik. Sebab tu kita kena faham. Kadang-kadang dalam bahasa orang kata bahasa kita kata, kita boleh didik anak yang pintar, tapi belum tentu anak yang pintar dia jujur dalam hidup. Tapi kalau anak yang jujur, Allah akan berikan kepintaran. Ini fatanah ni penting. Jadi kadang-kadang kita seronok anak pintar. Yang hari ni yang duk merosak hari ni negara, dia duk merosak sistem apa nama, ya duk sponsor benda maksiat, benda mungkar, ya termasuklah mana-manalah pemimpin ke siapa ke. Ya, contoh dia kan, ini orang-orang yang pintar, orang yang mengaji, orang intelek. Orang-orang yang bodoh-bodoh yang tak pandai, dia tak boleh fikir macam tu. Cuma dia orang dirosakkan golongan yang pintar. Tapi nak bagi tahu hari ni, berapa ramai kalau kita nak tanda rasa terima kasih pada Allah, bersyukurkah aku ni, maksud dia bukan senang nak melahirkan orang yang jujur. Kan? Cuba Nisa tengok satu pokok yang dia dekat pokok tu ada paku pakis. Kan pokok paku pakis tu, pokok tumpang. Panggil apa tu? Pokok apa tu? Parasit kan? Parasit ke apa? Lupa. Yang atas dia macam tu. Bulat-bulat macam duit, pokok duit tu, bulat-bulat tu. Kan dia panggil pokok penumpang. Dia tumpang dekat pokok durian. Contoh dia, saya di dusun durian di Batu Kurau. Ada satu pokok tu dia macam nak mati sebab paku pakis ni tumpang. So saya ambil snap, cari gambar dia, saya buat talk motivasi baru-baru ni. Saya tunjuk, ni pokok apa? Saya buat gambar pokok. Di Kota Baru, di Wakacik ya. Ada 2 malam di sana, dia bacuk, saya ada ceramah. Satu talk motivasi hartanah. Grup yang sama juga tapi berlain audien. Saya buat gambar satu batang pokok. Saya tanya, ni pokok apa? Dia berjawab, pokok paku pakis, pokok duit Ustaz, kata dia. Dia kata, ya ke pokok duit di sini? Awak nampak apa? Awak nampak duit je kan? Awak nampak paku pakis kan? Awak nampak pokok parasit kan? Saya kata sebenarnya, ni bukan pokok tu, pokok ni yang besar ni. Tapi orang dah tak nampak dah pokok tu. Sebab apa? Sebab diselimuti dengan pokok paku pakis tadi. Atau pokok duit tadi yang bulat-bulat macam shilling tu. Nak cerita apa dia? Simbol ini nak menceritakan tentang manusia yang tak reti pokok yang tak reti terima kasih kepada pokok yang ditumpang. Bahkan dia makan pula pokok yang ditumpang. Ini maksud dia, contoh dia kan nak bagi tahu kadang-kadang dulu kita susah. Sekarang kita senang. Kita lupa penyebab dia. Patut Allah sebut dalam Quran dalam surah An-Nahl ayat 8 ni, kamu kena sedar kamu tu keluar daripada perut mak kamu, keluar daripada cangkang mak kamu. Bila you sukses, you achieve, you orang yang berjaya, tiba-tiba you boleh lupa mak ayah kamu. Mak ayah kamu SRP pun tak lepas, SPM pun tak lepas. Kadang-kadang buta huruf tulis pun tak pandai. You cerdik akibat daripada keluar daripada celah kangkang mak kamu. Daripada perut mak kamu. Sebab tu last kali, kamu dah hilang rasa penghormatan kepada mak ayah. Because you nampak you ni hebat. Sebab tu Allah kata, wakhfis janahal dhulli minar rahmah. Allah pesan kat kita, walau sebesar mana gah sayap kamu terbang, bila depan mak ayah kamu kena wakhfis, kamu kena jatuhkan sayap kamu.
Jangan berjalan lebih kurang depan mereka cara tak beradab. Ya, itu antara dia. Mana waqfis janahal dhulli minar rahmah. Mana kamu kena rendahkan sayap kau dengan penuh kasih sayang kepada dia orang. Ini saya buat contoh pokok paku pakis pokok duit tadi ni. Dulu sama kita lah nilai kerja, kita dapat kerja. Berapa ramai orang yang masih jobless? Ni bulan 10 dikatakan hampir ratusan ribu, hampir 1 juta akan jobless atau menganggur. So kita fikir balik. Sebab tu para hukama kata, kita yang senang ni, jangan duk tengok orang yang atas, tengok orang yang di bawah. Kalau duk tengok orang di atas, maka kita kejar dunia, tinggalkan akhirat. Tapi kalau kita tengok orang bawah, insya-Allah, ya kita akan muhasabah diri. Alhamdulillah, kita hidup macam ini. Orang yang ada lebih susah. Itu kita kejar akhirat. Jangan risau, dunia akan bantu kita balik. Ini bagi contoh dia. Macam naik kapal sebagainya kan. Kapal mesti di atas air. Tapi kalau air dah masuk dalam kapal, apa jadi? Binasalah kapal, dia akan tenggelam. Sama dengan manusia. Kita berada di atas dunia. Tapi kalau dunia itu berada di dalam jiwa kita, maka kita akan tenggelam dalam lautan dunia ni. Ini bagi contoh dia. Maka hilanglah keterima kasihan, hilanglah kesyukuran kita kepada apa yang kita dapat. Apa yang diberi nikmat oleh Allah. Pokok ni, kenapa? Sebab nilai syukur tu hilang. Kan? Macam kita hari ni kadang, okay, sebelum berjaya tu, okay lah apa semua. Bila dah berjaya dah, malah lah. Tadi pun saya buat talk, forum, 1 jam, seorang, ada 3 orang panel, dia bagi peluang seorang sejam cakap, hartanah di Puncak Alam. Saya poin yang sama aja, yang saya cakap depan semua leader-leader, semua shareholder hartanah. Dia beri peluang dengan penasihat undang-undang korporat syarikat. Kan dia kata kadang-kadang kita ni macam pokok tumpang juga. Kena sedar diri kita. Dan kena sedar diri kita ni macam filem lupa dah. Dia kata dagang Pak Malau, dagang bertempat, dagang hamba menumpang lalu. Kata Allahyarham Nordin Ahmad. Bila ketua kampung dulu ni yang fitnah macam-macam, minta Nordin Ahmad duduk kampung, dia kata dagang lalu. Maksud dia, dunia ni tempat laluan je. Bukan tempat perhentian. Nampak dah? Dunia ni tempat laluan. Kita panggil connection international. Maksud dia tempat kita nak menyambung perjalanan kita seluruh dunia. Maksud dia tempat kita lalu, bukan tempat berhenti. Tempat berhenti di mana? Di alam mahsyar. Yang tu confirm berhenti. Bila berhenti tu sampai lah sama ada seksa ataupun dapat kebahagiaan. Sebab tu kadang-kadang kita tak perasan. Kita mari tempat laluan. Kita buat macam-macam tempat laluan. Ini contoh dia. Allah bagi laluan kita mudah. Allah bagi kita laluan kita senang. Allah bagi kita laluan kebahagiaan. Nikmat melimpah ruah. Tapi sayang, kita terlupa orang yang bagi laluan. Kita terlupa siapa yang bagi laluan tersebut. Maka confirm mereka akan kufur pada Allah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Bersabarlah kamu dengan perintah Tuhan kamu. Bersabarlah kamu dengan hukum Tuhan kamu. Bersabarlah kamu dengan ketetapan Tuhan kamu. Wala tuti'. Maksud dia, Nisa belajar bahasa Arab, tahulah apa maksud hukum wala tuti'. Sepatutnya wala tuti'u. Betul kan? Wala tuti' memang keras sangat Allah kata. Jangan sesekali kamu taat kepada puak-puak yang jenis melawan Tuhan. Asimun, maksud yang lawan Tuhan, yang suka buat dosa, au kafura, yang jenis tak reti terima kasih pada Allah. Ataupun orang yang kufur pada Allah. Ada dua, double meaning. Sama ada orang yang tak reti terima kasih pada Allah, mu jangan ikut dia. Dia kaya. Tapi sekarang ni Ustaz, ramai yang orang kata apa, lagi orang tu tak kisah dah kufur ke, orang tu cintakan dunia ke, yang penting puasa je. Duit, dunia semata-mata. Ustaz pernah menyanyi nasyid di Pakistan, nasyid dia kan. Dia kata apa?
Tak kira yang halal, tak kira yang haram, asalkan cukup makan. Kan sedap bunyi tu kan? Tak kira yang halal, tak kira yang haram, asalkan cukup makan. Kami korek lagu tu, ambil daripada hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina iktasabahu aminal halali aminal halali awil haram. Akan datang satu masa manusia sudah tak pedulikan daripada mana hasil pendapatan mereka, sama ada halal ataupun haram. Yang penting kenyang awak perut. Ini contoh dia. Sebab tu tak mustahil Nisa. Dia ataupun ada orang jenis hasad dengki. Tadi gaji berpuluh ribu sebulan ni, tak mustahil ada dengki. Ada hasad. Saya kata, kalau tidak mengenakan Nabi, sebut dalam hadis, baca 3 kul setiap malam. Embus tapak tangan 3 kali, baca 3 kul. Sebab apa? Antara kulnya ada kul yang kedua, kul a'udzu birabbil falaq. Hujungnya pada min syarri hasidin iza hasad. Nabi sendiri itu Nabi. Nabi nama Muhammad, itu Muhammad tu Nabi, bukan Muhammad sekarang. Muhammad SAW tu cerita lain. Dia baca sebelum tidur, Qul a'udzu birabbil falaq, hujungnya min syarri hasidin. Sebab Nabi tahu dalam masyarakat ni pendengkinya ramai. So kita minta beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam kita buat berniaga sari gamat ke, sari baju ke, baju sari ke, apa sari lagi, kan? Berniaga junior ke, berniaga senior ke whatever lah kan. Kita tak boleh lari dah. Sebab tu itu fitrah, penyakit fitrah yang ada dalam jiwa manusia. Sebab tu orang yang terima kasih ni, dia tak boleh tengok orang lain senang pada dia. Orang yang hilang terima kasih ni, hilang kesyukuran ni, dia tak boleh tengok orang lain sukses daripada dia. Kalau boleh biar mereka semua bawah, aku semua atas. Sebab tu kadang-kadang pengalaman saya duduk dalam insurans dulu, dalam takabur dulu, kadang-kadang bila kita dah dapat kes dia panggil FYCC, First Year Collection Contribution, saya pernah dapat, tak pernah dapat top dulu, mana nombor 1 dalam Malaysia, apa nama ni, wakil terbaik, dapat ejen ramai. Yang kedua, ejen terbaik yang boleh collect duit berapa ratus ribu dalam setahun, dapat anugerah lebih Turki, contoh dia. Tapi ada orang juga level dia nak sama dah kawan tu, dia tak bagi naik pangkat dia. Sebab apa? Takut nanti override. Saya katalah pengurus, bawah tu ejen biasa, jadi saya akan makan dia punya overriding kot, lupa dah. Jadi saya makan dia 15%. Bila dia naik sama pangkat dengan saya tak boleh dapat apa dah. Jadi saya tak recommend dia naik pangkat pengurus. Ada juga orang macam tu. Kan? Sebab tu kita nak orang bersyukur ni, insya-Allah dapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah-tambah kita berniaga ni. Persaingan tu dah satu kewajipan dah. Kan? Sebab tu dalam buat berniaga ni, jus premier, jus adinda ke kanda anak anda, ya, dinda dan sebagainya kan kita nak jual kadang-kadang. Benarnya di pasaran lain pun ada juga, tapi bukan nama adinda, mungkin namanya anaconda, ya, dan sebagainya kan. Contoh begitu. Jadi kita kena pegang, ejen kena faham. Maksud jangan duk tailor dengan orang lain, dengan produk-produk orang lain. Itu dia punya, tu cara dia. Cara bisnes dia. Kita yang cari, mana kena hadam. Seronoklah. Oh, terima kasih, bagus. Kena ingat rezeki ni, Allah sebut dalam Quran, dalam surah Syura. Allah kata, kalaulah diberikan kekayaan, kemewahan kepada hamba-hamba aku ni secara serentak. Masuk Nisa keluar dapat 1000 kotak sehari. Ustaz Aslin keluar menega dapat 100 kotak sehari. Sebotol kata sehari gamak 100 botol. Dah banyak mana dah. Sebulan dah ada berapa dah? 3000 botol, betul tak?
komisioner mesti banyak. Semua sama. Allah bagi semua sama. Apa kata Allah? La baghaw fil ardi. Nescaya manusia ni akan jadi jahat atas muka bumi ni. Sebab apa? Sebab terima kasih tu hilang. Dan Nabi sebut dalam hadis-hadis yang lain, kalaulah diberikan satu lembah emas kepada umat pada hari ini, besok dia orang akan datang minta lagi satu lembah emas. Sedangkan satu lembah emas tu kalau dapat seketul kilo dah kawan. Tapi jenis tak terima kasih pada Allah apa yang dia ada, dia kufur dengan nikmat berian Allah. Lah kalau bila Allah tak bagi, jadi macam bangsa Yahudi. Nampak dah selamat pada Firaun, ya, tapi lah dia pun kufur juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Sebab tamak. Sebab kerana tidak ada adamul qanaah, tidak ada rasa orang kata apa, mencukupi apa yang dia ada sambil dia usaha dengan cara yang halal, yang thayyibah. Ini kita nak kena ingat. Sebab tu isu-isu terima kasih ataupun syukur ke hari ini kita kena ingat bahawasanya banyak benda yang telah dibentangkan, telah orang kata apa, disebut oleh para ulama, ya, para hukama, banyak benda macam tadi ni Zunul Al-Masri sebut tadi kan. Jadi kadang-kadang kita tak nampak yang sikit itu adalah nikmat. Kita tak nampak kadang-kadang kemiskinan tu kena kat kita pun kadang-kadang sebuah nikmat. Nikmat dalam bentuk kita berrahmat. Macam COVID-19. Kita duk kata kan, food delivery. Yang paling top sekarang ni food delivery ataupun dia panggil apa tu? Macam Panda, macam GrabFood, apa dan sebagainya. Pendapatan dia orang ni membuat-buat naik. Kan? Dulu ni orang tak pesan-pesan, ustaz sendiri pun dalam bulan puasa baru ni KP pun ustaz jarang ada beli-beli jenis tu. Tapi bila PKP kita beli masari matin nak bengkak je jiran dengan amboi, order kaya sungguh kan. Saya jiran rajin gurau saya. Jadi amboi, order tidak. Yalah kita tu takkan nak makan sampai ustaz kena masak, kena buat air apa nama tu, air apa nama lupa dah, pegon apa nama tu yang campur ada sekeping kopi campur susu tu kan. Dalgona. Lupa, saya pun lupa juga. Warna apa? Ada tolong komen. Ayah apa lupa godola tu rak baju kan. Ada ayam kita buat apa semua. Tapi lama mana nak buat. Kita nak makan. Kan? Saya hidup saya panggil anak nak makan KFC. Jadi dia orang ni dah buat kerja. Tapi nak beritahu pada orang lain PKP ni satu musibah. Ya, tapi pada dia orang ni hikmah dia pun dapat tip banyak, dia pun dapat duit banyak bulan tu, dah 3 bulan, 4-5 bulan ni. Sekarang tengok ramai orang pun bekerja loh. Tengok tadi saya pergi beli makanan tadi. Air dalgona Ustaz, air dalgona. Dalgona. Saya boleh buat dalgona pasal PKP. Tidak tak tahu. Saya masak kari kambing, masak kari daging, masak kari ayam. Buat ketayap, saya alhamdulillah buat kerupuk leko. Orang ni yang PKP baru ni buat kerupuk leko, saya ingat dalam 4-5 kilo lah dah buat kerupuk leko. Jadi kemudian saya buat apa lagi? Saya buat apa nama biskut, kek biskut yang bakar tu kan. Jadi gulung-gulung bubur hotdog. Bukan bulldog hotdog, bubur hotdog. Kan jadi tapi hikmah ni nikmat ataupun rahmat dalam rumah kita. Sebab tu dia bagi kita tadi dah. Sebab tu kadang-kadang kita tak perasan nikmat tu bagi kita sebab biasa duk dapat. Ini masalah kita. Ya, contoh rumah tangga. Kadang-kadang tengok lelaki dia Allah bersembongihnya apa semua. Tapi orang lain nampak lelaki dia smart, bagus. Ini kisah rumah tangga. Ada orang tengok bini dia, Allah bini aku Allah, warna muka gitu muka Allah. Nampak bodoh bonggoh. Kan kata bunyi cakap ke Kelantan ni, nak pergi Kelantan ni, lusa ni kami. Jadi orang lain tengok isteri dia cantik. Orang lain tengok isteri dia beradab. Tapi dia tak rasa benar ni nikmat. Dia lupa sebab dia selalu dapat. Selalu duduk di catang bagaimana penuh depan mata dia. Nak tidur ada sebelah, nak makan ada sebelah, nak minum sebelah. Tapi benar ni kadang-kadang Allah tarik rasa nikmat dia tadi ni. Kerana dapat isteri macam ni. Allah tarik rasa nikmat dapat suami macam ni. Tapi orang lain menghargai suami dia. Orang lain menghargai isteri dia. Nampak tak? Ada kadang-kadang kesyukuran ni, kadang-kadang kita ni
kita tak terima kasih kepada Allah. Macam mana orang yang kahwin? Ingat senang nak dapat anak. Nisa dah kahwin belum? Doakanlah Ustaz. Belum lagi. Cik lagi tu. Tak apa. InsyaAllah dapat kahwin insyaAllah. Kan? Ada orang, ni tak tengok, ada orang di kalangan kita yang kahwin dah lama dah. Berbelah tahun kahwin. Haram tak dapat anak. Nampak tak? Maknanya orang Kedah cakap haram lah kan. Mana dia orang Kedah haram tak dapat anak ke dia. Jadi langsung tak dapat anak. Dia kata Allah, seronoknya lah bila hari keluarga. Kan? Berjabat buat hari keluarga. Budak-budak lari, ya Allah, terlayar liu dia. Bergelenang air mata. Orang teman nangis tak berlagu tu mana dia menangis senyap tu dia tak berlagu lah. Menangis berlagu tu macam orang pak dia mati, bini dia mati, teriak kuat, lelaki dia mati, teriak kuat lah. Tu menangis berlagu. Jadi, ada orang dapat anak ramai. Tapi dia biar. Asal pun anak dia biar. Ngaji ke apa ke, melantak fikiran lah. Sebab dia tak nampak benda tu nikmat. Nampak dia pecah kepala otak ni. Maksud dia, ya Allah rasa macam mana. Bila dapat tu, ya Allah dia seronok lah. Dia rakyat anak dia. Buat akikah macam kenuri kahwin tu. Nampak tak? Dia spend dia money dia, duit dia belanja duit dia ni. Beli tu, beli katil baby coat kan. Apa lagi baby coat ke? Ya kan? Katil lah. Nisa tak kahwin dia tak tahu kan. Jadi macam tu gitu. Jadi apa nama ni? Baca tu Kak Ayu dah kacau dah. Nanti kita carilah ramai ni yang ada adik-adik lelaki ada ramai bagi-bagilah. Jodoh lah dengan apa nama Nisa ni kan. InsyaAllah ya, amin ya rabbal alamin. Jadi maksud dia dia spend duit dia, harta gaji dia mata-mata untuk apa? Untuk anak dia. Nisa tahu tak? Ada seorang tu kahwin 7 tahun dia tak dapat anak. Ini kawan baik saya. 7 tahun tak dapat anak. Kawan saya pun ada. Dia tak dapat anak. Jadi berapa? Dia orang berapa? Gaji hang berapa? Adik. Dia anak bongsu daripada 10 orang ke 9 orang tu lah. Adik. Dia seorang-seorang lah adik perempuan pun. Hak lain semua lelaki. Abang-abang semua ada anak dah. Dia seorang tu. Jadi ayah panggil lah nak tengok anak kepada anak perempuan yang anak yang bongsu, anak perempuan, anak tunggal. Ada kata gaji 3,500 ayah. Okey, boleh tak? Boleh tak? Hang dapat gaji dalam 2-3 bulan tu. Laki hang kerja. Gaji laki hang pun mahal juga. Gini. Sembang dengan laki dia kali. Hang dapat gaji, hang sedekah kat orang. Tinggal kat hang dalam 20%, 30% je. Makna kalau 4,000, 3,000 makna 2,700 tu hang sedekah kat orang lah. Hang sedekah tu, hang niat tu, ya Allah bagilah zuriat kat aku. Kalau sedekah ni kau terima. Dia tawassul dengan amal salihah. Dia buat 2-3 bulan Nisa. Dia buat 3 bulan. Sebulan ketiga terbang. Tak mari apa. Tak datang period lah bla bla. Pergi cek. Doktor kata, saya ucapkan tahniah kepada Tuan. Kerana isteri Tuan dah selamat mengandung. Alhamdulillah. Agak cakap macam Naruto Shippuden bunyi kan. Jadi anak tu, oh my God. Dia seronok kan. Dia seronok. Masya Allah. Bulan keempat dia bagi sedekah. Sebab laki dia banyak. Tapi dia pendengar cakap ayah dia pun. Ayah dia pun orang mengajar agama lah. Orang ada agama. Mengajar agama. 3 bulan dia sedekah. Kan? Maksud dia, waktu tu rasa betapa nikmatnya dapat anak. Tak fikir ada duit ringgit yang ada. Nampak tak? Sebab tu, kesyukuran itu ialah merasakan apa sahaja pemberian Allah, baik kecil atau besar, itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita nak kena pegang, nak kena faham betul-betul. Itu antara dia. Ya, jadi insya-Allah ni ramai dia doa ni. Izatul Kak Zura pun dia doa. Nanti Ustaz uruskan tu Nish siapa tu? Apa nama dia? Ya tu dia Nisa kot. Oh, insya-Allah mani, masya-Allah ya. Bunda Kiah pun insya-Allah boleh tolong-tolong. Cepatlah. Ini umur berapa lah ni? Ustaz rasa saya umur berapa? Allah saya merasa. boleh lahir.
25? Alhamdulillah. Betul lah tu. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan lagi, mudah insya-Allah, ya. Dia doa insya-Allah, dia doa. Ya, tapi Nisa, Ya. baru ini tak tapi tajuk syukur tak lari. Baru Okey. ni pandangan semua buat apa, Ayu buat apa nama ni, ramai ni Mia Nia, Hafizah semua ni. Saya baru ni berceramah di SUKM Ceras. So pengurusi Rohaizah, dia ni pakar payudara, kanser payudara. It's 22 Dia hours. lelaki ni. Dia kata saya berhadapan dengan masalah kanser payudara wanita lebih kurang 35 tahun. Oh tu. Dia dah profesor tu ni, Ustaz. Jadi tak tanya dia. Saya kata, Prof, adakah pandangan yang saya nak begitu ni mitos ke apa? Apa tu, Ustaz? Maksud dia kata kena breast cancer ni, adakah dia berpunca daripada orang perempuan yang dia tak menyusukan anak dia? Dia kata, yes, itu bukan mitos, itu dalam kajian betul, tetapi bukan penyebab utama. Tapi itu merupakan sebab-sebab mudah dapat breast cancer kerana dia menyusu anak pun tak habis. Keduanya, dia menyusu anak ni main perah-perah aja. Nampak sibuk dengan kerjaya dia. Satu, tak apalah. Dalam 5 minit masuk ke dalam YouTube. Jadi dia kata yang keduanya, apabila orang perempuan suka melewat-lewatkan perkahwinan. Jadi sebab dia juga, yang ketiganya, dapat baby di umur yang sudah tua. Maksud dia 40 tahun ke atas. Itu mudah dia kata kena breast cancer. Jadi Nisa kena dengar elok lah. Kan contoh dia gitu. Dan Nisa yang lain sama juga kan. Contoh dia gitu. Jadi Ustaz kagum. Sebab apa? Nak main ceramah, Ustaz dapat ilmu. Ni kebetulan dah jadi saya sembang ni kan. Tak apalah, kita pun Sari Gamat ni amat baik kepada masalah breast cancer. Dia boleh minum, dia boleh sapu, ada krim dan sebagainya, kita faham benda tu. Atau dengan mana-mana ubat-ubatan ataupun tradisi yang lain. Jadi insya-Allah ringkaskan bincang kita ni. Jadi nak bagi tahu dalam bahasa mudah, iaitu apakah kita ni ataupun sebaliknya, kita lihat di sini ada beberapa perkara yang boleh kita bincangkan, iaitu siapakah, apa tanda-tanda orang bersyukur. Yang pertamanya, dengan masa yang ada ni, berapa minit dah lah ni dah? Saya tak nampak. 5 dah, Masya Allah. Dah 56 minit dah. Masya Allah ya. 56 minit. Tak apalah, kita lebih sikit tak apa. Ya, boleh. Tak apa, saya tak kisah. Sebenarnya saya nak pergi bawa makanan kepada Kak Hawa untuk makan di Hospital An-Nur tu. Apa pun doa lah semua ya. InsyaAllah. Yang pertamanya ialah nak tahu siapa syukur tak syukur, iaitu orang yang bersyukur dia tidak meremehkan apa-apa pun pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak memandang remeh pemberian Allah. Mungkin di kalangan kita macam nampak muka dia, maksud dia nak kiamat lah tu. Kan, contoh dia. Kan? Kalau tak nampak Ayu punya dalam sekian tu, maknanya Puan Hafizah kata PM tepi Ustaz, kata dia. Masya Allah ya. PM tepi tu. Kan? Jadi, nak beritahu orang yang bersyukur tidak meremehkan apa yang diberikan oleh Allah. Contoh dia, kita baru kerja, baru jadi ejen, baru jadi stokis, kan? Tiba-tiba sale kita tu adalah, kan? Sale kita tu maknanya tak banyak, sikit je nak lawan orang lain. Start ulang balik. Jangan samakan rezeki kita sama dengan orang lain. Tolong buang benda tu. Jangan samakan rezeki kita ini
dengan orang lain. Maksud tak boleh kita pasal apa? Aku dapat 5,000, dia dapat 10,000 ah. Nampak tak? Kan? Macam tadi saya ada program, ada seorang tu rumah. Bisa bayang kau tengok. Dia boleh jual grup dia jual 40 file. 40 file bermakna 40 rumah. Contoh, kalau komisen tu kita bagi, saya ustaz sebagai pengurusi lembaga syariah dalam koperasi, kita bagi kat dia katalah 5,000, cuba ni saya bayangkan tengok. 4,000 kali 5,000 kali 40 file berapa? 200,000 ringgit. Sama level dengan dia juga pangkat. Dia boleh dapat bulan lepas 10 kes sahaja. 10 kes sahaja. Jadi ke 10 kes mana dapat berapa? 50,000 ringgit. Jauh tu, pangkat sama. Tetapi saya kata dekat 10 kes, saya kata kenapa tak dapat 10 kes? Sebab bulan lepas aku tengok hang dalam Facebook pergi duduk kat Tioman sampai 3-4 hari, 5 hari. Duduk berenang, duduk scuba diving, lepas tu pergi main kuda kat Melaka. Dia kata, bukan salah. Inilah dikatakan ketetap tentuan Allah ke atas pendapatan hang. 10 kes. Kan? Sebab itu dalam bab-bab rezeki ni, Nabi pesan dalam hadis Abu Daud, Allah tak akan mematikan seseorang sehingga Allah sempurnakan rezeki dia. Tapi bukannya sama. Dia berbeza. Tapi Allah akan bagi kat dia. Yang penting dia kena usaha. Allah kata, fa'ajmilut talabi. Kamu kena mempercantikkan dalam urusan mencari rezeki. Khudhu ma halla wa du'u ma harrama. Kamu kena ambil apa yang Allah halalkan, kena tinggal apa yang diharamkan. Tu. So dapat sikit banyak ni jangan pandang remeh. Especially orang yang rasa dapat sikit. Alah, kata buat sale dekat Sari Gamat tu. Bukan ramai nak beli pun. Dia bercakap lebih mengalahkan Mak Leha bergaduh dengan Pak Samad. Bukan macam tu. Kan? Nur Fatihah Muhammad Rusli. Yes, bagus. Tanya. Jangan samakan rezeki kita dengan rezeki orang lain. Ya. Apakah hukum seorang isteri merahsiakan password handphone dia? Lah, yang itu pun hang kalut. Ni, tadi ada mana tadi ni? Tak apalah, ada dalam ni nak cari lupa sebab bukan nama dalam kontak number. Siapa entah, banyak sangat. Dia kata, Ustaz, apakah hukumnya isteri merahsiakan nombor password daripada suaminya? Saya kata apa? Jawapan saya mudah je. Hargailah hak orang lain. Kan, hargailah orang lain. Saya pun tak tahu password kakak ke awal, saya tak tahu. Melainkan ambil jari dia senyap-senyap, letak dekat apa-nama tu, dia keluar sendiri. Contoh dia gitu kan. Dan saya ingat ke awal pun tak tahu password saya pada dia. Dan kenapa you duk bergaduh sangat tentang password? Kan? Yang kedua pula, kenapa yang bini rahsia sangat password dengan lelaki ni? Contoh dia gitu kan. So maksud dia, dalam bahasa mudahnya, maksud dia, kita janganlah nak samakan sepasangan ni. Kalau nak kahwin, kalau saya nak dia ni macam saya. Itu adalah milik seseorang. Hati tak sama. Sama juga dengan rezeki. Rezeki tak boleh nak samakan orang lain. Kalau macam itu, semua nak jadi Puan Hasaniza. Kalau lagi semua nak cari Makcik Kia yang dapat apa nama ni, duit tambahan daripada PKP tu, kan, yang PM bagi 8,000 sebulan tu. Kan, bukan Ibu Kia ni, Makcik Kia lain ya. Mak dia tu siapa? Itu contoh ya dari mana? Itu contoh dia. Jadi nak bagi tahu ya. Mak Leha pula. Ada orang komen dia, isteri Pak Samad. Oh, gambar Zura pandai jawabnya. Betul soalan kena ada kuis dia bagi hadiah dekat Zura ya. Isteri Pak Samad. Wallah Pak Samad mana? Wallahu a'lam. Itu ulang balik ya. Maksud dia, tanda-tanda terima kasih. Cek balik. Muas sampai balik. Aku ni macam syukur tak syukur. Maksud dia, pertama, orang yang bersyukur tu dia tidak meremehkan apa-apa pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang kedua, kecantikan dia, ketampanan dia dan nikmat lain, kerana dia sedar bahawa Allah lah yang telah memberi nikmatnya. Kan? Sebab tu Puan Haji Hasaniza ni
Yang Tuan Haji Luqman, dia pun duduk menega dah lama dah. Ayah anda Tuan Haji Luqman, ya, jadi dia usaha dengan bonda, lebih kurang bonda Asia, daripada tahun 83 sampai lah ni. Dekat-dekat berapa tahun dah? 37 tahun. Yes, 37 tahun. Sebab tu belajar daripada orang yang banyak pengalaman. Tuan Haji Luqman, kalau ikut dia orang yang cerdik pandai, buat apa dia tunggu benda-benda macam ni? Kan? Dan dia pun tak paksa semua adik-beradik dia duduk dengan dia sekali. Nampak tak? Nisa nampak tak contoh dia? Ada yang adik-beradik apa nama ni Tuan Haji Luqman, accountant, doktor, semua dilantik jadi penasihat bot-bot dalam company anak Edah Sdn Bhd. Tapi dia tak paksa kencangnya itu, ya, maksud dia membantu beliau dalam perniagaan anak Edah. Tapi kita kena belajar daripada mereka yang jatuh bangun tapi dare to fail, berani dia buat bisnes walaupun gagal sekalipun. Ketidakputusasaan inilah antara nilai orang yang banyak terima kasih kepada Allah. Sebab jatuh bangun berniaga itu untung wajib. Tapi rugi itu mesti. Itu kena pegang. Kita buat sale, buat berniaga ni, hari ni mungkin ada. Kita, saya kata tadi, rezeki kita dengan sama dengan orang lain. Kita duk nampak kita cuba bayar orang berniaga air. Berniaga air tu pukul 10 start, tiba-tiba pukul 1 petang, hujan turun. Siapa nak beli air dia? Kan? Nilaian pada dia tu, pada kita rugilah habis. Kita nampak gitu je, tapi perasaan rugi tak ada pada kita. Kita rasa pemikiran, rugi dia. Perasaan rugi tak ada pada kita sebab bukan kita berniaga air. Sebab tu kita kena faham, semua benda ni adalah jadi kita orang ni maknanya tidak bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Dia remehkan anda, kan? Dia remehkan jawatan aku ni khani je. Aku kalau duduk kerja ni macam ni lah, kerja aku gaji berapa tak nak contoh dia. Kan sambil-sambil tu bila dah mari syaitan mau kacau dia. Ada buat benda yang tak betul, mungkin mata rasuah, yang banyak kita kerajaan yang gaji dia orang ni bawah 3,000 ke bawah tu akan menyebabkan mungkin dia nak kaya ke apa, dia buat kerja haram. Pegawai bank curi duit customer bank, sehari dia ambil 10 sen, 20 sen je Nisa. Tapi kalau customer ada 10,000, dia ambil 20 sen kali dengan 10,000. Nisa pun tak perasan duit sen Nisa dalam bank ada berapa, ingat tak? Ingat tak? Tak ingat. Mungkin balance Nisa kata ada lebih kurang 8,743 ringgit 72 sen. Nisa tak pandang hak sen. Budak ni cerdik, tapi dia tak terima kasih dengan rejim. Dia curi duit orang 20 sen sehari. Itu bukan customer yang sama. Tapi customer bank tu ramai. Mungkin juta. Tapi dia ambil sehari 1,000 orang. Atau ambil sehari 5,000. Bayangkan kalau 1,000 orang, 20 sen dah berapa dia dapat? Bodoh-bodoh kata 200 ringgit. Contohlah. Sebulan dia dapat 6,000 ringgit. Ini contoh dia. Sebulan dapat 6,000 ringgit. Itu kalau 1,000. Tapi kalau 10,000 sehari, dah berapa dia dapat dah? Kalau dengan 20 sen, dia dapat lebih kurang berapa 2,000 ringgit. 200 ringgit Putus pula. Okey, kita ada masalah line sikit dengan Ustaz Aslin. Boleh kesambung semula? Sekejap Okey, tak apa. Mungkin line Ustaz ada masalah kat situ. Jadi bersabarlah dan bersyukurlah atas ilmu yang Ustaz berikan. So kita pun telah live selama 1 jam 8 minit lebih kurang. Okey, saya rasa Ustaz dah tak boleh masuk dah kot. Okey, tak apa. InsyaAllah selepas insyaAllah nanti kita akan jumpa lagi Ustaz. Okey, so untuk malam ni Alhamdulillah
Sebersedikit itulah ya, sebersedikit ilmu yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga dengan apa yang diberikan tadi, kita dapat mengingati antara satu sama lain. Okey, agar kita sentiasa menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur. Oh, nak Cik Zarima kata Cik Nisa sambung. Saya nak sambung. Saya tengah sambung lah ni. Oh, Ustaz ada balik. Boleh putar pula. Minta maaf, dah lupa nak charge phone. switch on. Ni ada ni ha. Ada sebelah nampak ni. Lupa nak on. Allahu Akbar. Oh, saya baru nak kecewa. Baru nak kecewa. Ustaz hilang begitu saja. Benar. Okey, tak apa Ustaz. Kita boleh sambung sikit lagi mungkin tanda-tanda orang yang bersyukur ni sikit lagi tadi. Kita habiskan. Ya, masa ada kan sejam ni kan. Ush. Okey. Tadi Kak Hawa ada telefon yang guna kata kejap lagi kan. Yang kedua ialah dalam bahasa mudahnya orang yang tak terima kasih ni tanda dia ialah orang yang tidak menerima kekurangan fizikal dia. Nampak tak? Orang tak terima kasih ni, contoh kalau ayah tak menerima kelemahan anak dia. Dia suka membeza-bezakan. Anak ni tak mau pandai, anak ni pandai kan. Lepas tu ada kadang-kadang bapa yang jahat ni bila bak-bak kawan tu. Kawan tu. Dah lah tak pandai, dapat rumah buruk, rumah kecil pula ujung-ujung hutan tu, duduk dengan rimau, kambing semua. Tak habis rimau habis kambing, rimau makan dia pula. Ini contoh dia kan. Maksud dia orang ni yang tak terima kasih pada Allah, tak bersyukur, orang yang tidak boleh menerima kekurangan fizikal dia. Macam orang orang kahwin kan. Orang kahwin dia tak boleh terima tentang kekurangan suami dia. Ataupun seorang isteri, suami yang tidak boleh menerima kekurangan isteri dia. Kan sebab kata tadi kan, kita tak perfect. Kita ni bukan perfect. Kita tak sempurna. Kan? Yang sempurna tu kira malaikat. Ada kelemahan, ada kekurangan. So, kombinasi ini, ada orang lemah, ada orang lebih, ada orang kurang, ada orang lebih. Kan? So, kombinasi ni sambung sekali, kan? Dia akan bertaut. Itu macam ni lebih kurang, insya-Allah kan nampak cantik. Nampak kan? Nampak cantik. Kemudian kalau kita genggam lagi, sudah tidak ada kekurangan, semua kelebihan. Itu ibadat kita. Ya, yang kedua. Yang ketiga ialah dalam bahasa mudahnya orang yang dermawan ataupun orang sikit apa nama ni, orang yang tanda-tanda orang bersyukur ialah iaitu orang yang rajin beribadat dan takut nak melakukan maksiat. Itu dia. Lepas tu kalau dapat duit apa benda, ingat ya, tolong ingat ya. Bila dapat duit, dapat komisen, dapat gaji, jangan lupa satu kewajipan, hantarlah pergi mak ayah. Bagi dekat mak ayah kalau mak ayah tu ada. Kalau mak ayah tak ada, tinggal pak menakan ke apa, himpun-himpun bagi ke pak menakan, mak menakan. Yang susah. Kan? Sahabat saya pernah rugi dalam berniaga. Tapi dia kata ini dia jadi jutawan balik. Kekuatan dia kat mana? Sebab dia yakin dia bagi punca duit bagi kat mak dia lah. Mak dia pun teriak, hang dah tak ada duit, hang teruk apa semua. Hang bagi berapa kat aku lagi? Tak apa mak, duit ada lagi. Cuma cik punya berniaga tu memang down. Bla bla bla. Tapi kesan daripada bagi duit kat mak. Sebab tu duit kita mula-mula dah dapat berkat, ulung dulu kat mak ayah. Bagi kat dia orang. Kalau mak ayah kita dah meninggal semuanya, okey, sebulan kita niat kita wakaf sedekah dekat pusat-pusat yang memerlukan bantuan. Kita dah lah, kita nak mana orang nak minta bantuan sekian, kita niat nama arwah ayah saya yang bagi. Ini dia. Ini amalan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam hadis Sahih Bukhari, Muslim dan hadis Hasan. Sebut banyak hadis. Ini contoh dia. Maksud dia, mak dia meninggal, ayah dia meninggal, dia guna duit dia ni bubuh atas nama mak ayah dia. Nabi kata, tasaddaqa anha.
kamu sedekahlah atas nama mak, dengan nama mak kamu ataupun ayah kamu. Apa nama ni, orang yang bersyukur ni ialah bila dia buat kerja ni, dia buat kerja dengan penuh teliti, penuh berhati-hati. Takut dia salah guna kedudukan dia. Ini contoh dia gitu, kan? Maksud dia, kalau dia buat kerja tu dengan penuh berhemah, buat kerja dengan penuh hikmah, buat kerja tu dengan penuh, orang kata apa nama ni, orang kata apa ni, penuh dengan kreativiti. Ada je benda dia nak buat untuk terbaik apa yang tempat dia kerja. Dia bukan sekadar ibarat pahat kali ketuk sekali berjalan. Kenapa dia seronok? Orang terima kasih yang kerja dia seronok. Walaupun jadi ejen sari gamat, walaupun seronok jadi ejen apa nama ni, kasiko dan sebagainya, dia boleh bila dia seronok, dia ada kreativiti, dia sanggup bayar dekat Facebook, sanggup bayar dekat alam maya, media masa. Kenapa? Dia nak jual. Dan dia tahu bahawasanya kaedah meniaga ini ada rugi, ada untung. Kalau bab ini, maknanya dia berusaha, syukur dan ini, berusaha menambahkan lagi kebaikan dalam kerjaya dia. Contoh dia gitu. Sebab itulah, itu tak namanya orang yang berterima kasih. Kemudian yang tak akhir ringkaskan, orang terima kasih ialah, orang syukur ialah orang yang pandai berterima kasih kepada sesama manusia dan yang seerti dengannya. Terima kasih banyak. Ya, dia dapat upah sikit pun terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kan? Dia dapat banyak pun terima kasih banyak. Dapat sikit pun terima kasih banyak-banyak. Moga-moga dengan doa tadi ni, maka kita akan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara yang dikatakan tanda-tanda bersyukur. Banyak, sebenarnya banyak, ada 10, 15 kalau bincang, tapi kalau masa ada cukuplah. Sekadar itu yang kita nak nilai, bersyukurkah kita ataupun sebaliknya. Itu kita kena pegang. Jadi, bila dalam bahasa mudah, bi ni'mati rabbika fahaddis. Maksud dia akan buat kebaikan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Itu antara tanda-tanda orang yang terima kasih, bersifat dermawan, bersifat orang yang rajin menyumbangkan kebaikan-kebaikan yang ada pada dia dan dia pegang. Itu bukan milik dia seorang, tapi milik itu perlu dikongsi dengan cara yang baik kepada orang lain. Itu antara dia, insya-Allah. Mungkin kalau ada peluang, ada soal jawab ke siapa nak tanya pun boleh. Silakan Nisa. Okey, kita buka ruang untuk penonton kita. Kalau ada soalan-soalan, okey. Ada ke tak ada? Okey, ni Zura kata orang yang bersyukur akan sentiasa berterima kasih pada manusia lain. Ya, betul. So, man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa tak terima kasih dekat orang, mana dia tak terima kasih pada Allah. Terima kasihlah, tak apalah, buat. Puan Suhayu kata berusaha menambahkan lagi kebaikan dalam kerjayanya. Betul. Okey, nampak je Ustaz macam tak ada je soalan daripada ni. Maksudnya semua Ustaz bagi penerangan yang jelas sangatlah tu. Jelas ni Nur Marjan kan. Ya, insya-Allah. Okey, tak Nur Marjan ni bagus dia sebab suami dia pun rajin tolong bantu. Ini pun penting sebenarnya. Suami yang tahu berterima kasih dengan pengorbanan isteri itu, dia akan tetap bantu. Walaupun dia sibuk sekalipun. Yang keduanya bukan bantu. Ustaz nak tanya. Kita ada soalan. Ustaz nak tanya, kecil benar kan Mariah ni? Ya. Ustaz nak tanya, sedekah atas nama arwah ayah boleh sekali nama? Ustaz nak tanya sedekah atas nama arwah mak ayah, boleh sekalikan nama anak yang dah arwah? Boleh, tak ada masalah. Ya, tapi kalau anak tu baby baru 2 tahun tak payahlah berubah nama orang tua kita. Anak ni bersih daripada dosa. Baby-baby ni dah syurga dah. Kan? Sebab Nabi kata anak-anak itu maksudnya kita Nabi sebut dalam hadis, sahabat sebut dalam hadis, dia kata dia nak sedekah untuk ayah dia, adakah dia dapat kebaikan dan ayah diampunkan dosa? Nabi kata ya. Dia jawab tu je. Maka dia pun sedekah atas nama dia. Dia infak kebun dia,
amalan dia baik, anak soleh dan ayah dia diampunkan dosa. Ini cerita zaman sahabat Nabi SAW. Jadi sebut tadi macam Kak Nur Majan tadi ni, dia apa nama ni, suami dia bantu dia. Dan second macam contoh dia Kak Suhayu Ehwan ni, Nisa tahu tak apa kerja suami dia? Syarah. Oh, Profesor Madya. Itulah tu. Muda terang tang-tang. Saya respect ni Profesor Madya, Dr. Najib ni sebab gaji dia tu dah kira jusa dah. Bukan gaji di kelas biasa, Profesor Madya ni. Jadi dia boleh membenarkan isteri dia buat. Dia support. Maksud support ini sebenarnya terima kasih sebab ialah tak, ini aktiviti mulia. Itu sebab tu saya kata kalau isteri pun terima kasih, bersyukurlah dapat suami yang orang kata apa ni, suami yang mengizinkan tu pun cukup dah. Saya kita malu-malu konon. Dia gunakan saya. Besok Ayu belanja Ustaz dengan Kak Awar minum teh tarik. Okey, ada tu Cik Nisa. Apa ni? Zura ada tu Cik Nisa. Tak, saya pun tak tahu. Oh, ada soalan lah kot tu tadi Puan Kamariah tu. Mungkin kita ada soalan lagi ke? Saya ulang balik Nisa ya. Apa nama ni? Soalan tadi mungkin tak habis nak cakap. Dia akan datang bila dapat gaji, letakkan susunkan. Saya baru ni pun ada motivasi juga kelas trade saham. Jadi disuruh kita letak BY. Letak BY 10. Kebanyakan kan semua untuk diri sendiri. Ada buat kata kan, asal orang Johor buat. Kenapa kita tak fikir untuk orang dulu ada buat gitu. Kata apa dia? Kalau kamu dapat gaji, kenapa kamu tak tulis saya akan bagi dekat mak saya 5,000 sebulan. Oh, siapa pun tak fikir. Saya akan bawa mak saya pergi haji. Siapa tak fikir. Kedua pula, saya akan sedekah, saya akan bawa orang pergi umrah kalau saya dapat tahun ni dapat 1 juta untung dalam saham. Ya semua kata apa, saya nak beli rumah nombor 1, saya nak melancong, saya pergi umrah dengan keluarga semua. Yang kecil duduk di mana? Ni bawah kali saya akan bawa orang kampung pergi umrah. Sebenarnya yang itu tak di atas. Sebab sesuai dengan pesanan Nabi SAW dalam hadis sahih. Ini saya beritahu untuk kita sukses. Nabi kata bersedekahlah sekiranya kamu ingin jadi orang kaya. Wa antasaddaqa man awta'mulul ghina, kamu bercita nak jadi kaya maka bersedekahlah sampai. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Itu poin-poin yang Nabi gambarkan dalam hadis sahih. Wallahu a'lam. Syukur. Nah, sangat suami yang berambut hitam ikal mayang, ya, walaupun janggut sudah nampak beruban tapi rambut tetap hitam, masya-Allah. Memanglah saya bukan nak memuji siapa, tidak. Sebab kebahagiaan saya tengok bila kita ni saling support menyeport, insya-Allah lah. Ya, tu pun Nisa pun nak kena tengok tu. Sebab tu suami ni yang baik ni nak cari suami yang ada akhlak, suami yang ada agama. Bukan kerana sedap mata memandang. Tidak, kena tengok dulu. Bukan suami kaya, Nisa jangan salah faham. Bukan suami kaya, bukan suami 7 tahun, tidak. Suami yang ada agama, ada akhlak. Maka bahagialah rumah tangga. Ini kan. Sama jugalah walaupun Wajah Senizah ni dengan Tuan Jalal Kuman belajar sekali UAE, sambil belajar, sambil menjala kan. Jadi gitu keadaannya dapat kahwin. Alhamdulillah. Kan, bahagia. Nampak dia nak main kucing, seronok tengok kucing-kucing tersebut kan. Ni antara dia. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Okey, malam. Tu ada Muhammad Zariman Mansur, dia kata suami bagi green light pada isteri berniaga pun dah okey sangat, dia kata. Muhammad Zariman Mansur, suami bagi green light pada isteri, maka isteri ni kenalah berterima kasih banyak kat suami dia. Suami dia sibuk kerja polis, duk tembak sana tembak sini, kerja sana kerja sini, tahan sana tahan sini kan, di sana di sini kata PM kan. So isteri ni, bang, saya dapat komisen dalam 1,500, jom saya nak belanja you makan. Okey lah. So orang kata apa, dari sudut manakah you nak menghargai pasangan you orang? Contoh dia, mungkin dia beli jam tangan, contoh dia macam saya, Ustaz Aslin, kalau lebih apa semua tu mungkin kita ajak isteri tu, jom baru ni nak bertunang pun, nak tunang tu patut cincin
Cincin yang ada tenang, tapi cincin-cincin isteri pun dapat juga satu kan. Cincin yang murah, paling murah pun 800 kan. Dapat nak bagi kat bakal tunang anak, bakal menantu apa nama saya. Dia pun dapat. Sebab apa? Lebihan. Pasal apa? Pasal apa? Sebab tu lah tu cerita. Dia masak masakan masin. Kan? Makan dekat meja. Lalu ada anak seorang. Suami makan, isteri tanya, sayang, sedap tak masak nasi goreng ni? Suami jawab apa? Sedap sayang. Anak dia kata, sedap apanya papa? Masin tak sudah. Isteri dia ambil rasa-rasa masin. You ni hipokrit lah. Kenapa you suka nak buang air? Kalau benar tak betul, bagi kita tak betul. Kalau masin, lepas tu isteri dia merajuk. Ustaz ni layan drama lah. Macam tu lah. So, tapi saya menarik dia skrip dia. Bagi orang ni buat ni. Dia kata apa? Kenapa you merajuk? Dia kata, I tak suka suami yang hipokrit bla-bla-bla yang apa nama kita berbolak-balik. Dia kata gini, memang makanan yang masak tu tak sedap. Tapi, I tetap kata sedap. Kenapa? I nak lahirkan rasa penghargaan I atas apa you masak untuk I. Oh, very, very romantic. Beautiful word, you know. Inilah kadang-kadang. Pentingnya rumah tangga ni saling terima kasih di antara satu sama lain. Usik saja ni Zura Rahim. Kena usik saja ni insya-Allah ya. Semoga ada kebaikan. Aman ni. Siapa ni? Muhammad Zaliman. Dia kata dapat jelang masuk utas. Siapa bertanya dia lah tu kan. Risau green light. Apa tu nama ni? Green light apa tu? Isteri kaya lebih selamat daripada suami kaya, Ustaz. Ya ke? Saya duk tengok kes perceraian ni. Kalau asal ni selalu isteri yang berkerjaya. Ini statistik kan Ustaz kita ambil isteri kaya lebih selamat dari suami kaya. Tak juga ya. Jadi mungkin ya juga, mungkin tak juga. Sebab dalam statistik ni, mana-mana isteri yang lebih kaya daripada suami selalunya susah nak ditegur. Ini yang berlaku. Tegur sikit dia akan marah. You pun sedar diri lah. You pun kerja tak terang mana, you nak ni I. Jadi ada ni banyak berlaku di mahkamah. Ada juga orang gitu ya. Jadi sebenarnya sama. Jadi saya pun senang. Isteri saya ke awal pun dia tak kerja dengan majikan, duduk dengan saya sahaja. Alhamdulillah kami kahwin dah masuk Jubli Perak, Jubli Mas, Jubli Perak kot, lebih kurang 25 tahun. Alhamdulillah. Orang kata apa, lidah tergigit itu kata orang ni, itu adalah romantikaan pasangan suami isteri tadi ni. Siapa tadi dah pantau dah start kenal berniaga, jual kuih dari rumah ke rumah, pernah tak terjual pun, syukur selalu bawa balik arwah, mak kata jangan bersedih. Adalah itu kesalahan mak, tak mana-mana. Allah nak amin, Masya Allah ya. Tapi akhirnya Uda Faridah saya kira you boleh berjaya. Ya betul. Sebab tu belajar daripada kesabaran dan kecekalan redha. Cekal redha mak ayah. Siapa suami rezeki berkongsi bersama tanda tolak angsa? Yes, pertama bagi. Yes, betul. Dan Rosman, cikgu Rosman cakap. Cikgu Rosman. Romantiknya ala Cikgu Rosman. Cikgu Rosman ni saya tahu tak paling romantik dengan itulah tu. anak-anak dia, Masya Allah, dia didik. Siapa tak tahu didik macam mana? Anak-anak yang caring, daring, kan? Anak perempuan, anak lelaki semua, Masya Allah, kan? Memang bahagialah. Cuma apa ni, kita harap Cikgu Rosman selesa di penginapan barunya, di pinggiran apa nama ni, di Gombak kan. Jadi insya-Allah ini semua cikgu ya, semua bagi apa nama ni, cabaran-cabaran kehidupan di penghujung usia kan. Jadi insya-Allah lah, moga-moga ada hikmah dia. Ya, terima kasih Cikgu Rosman. Rosman banyak support saya, Puan Haziza banyak support saya. Haji Lokman banyak support, Bonda Asia pun banyak support saya dalam kehidupan saya sebenarnya, insya-Allah. So tak boleh lupa ada orang ni. Moga kami semua berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Namajan, insya-Allah. Okey, saya kira mungkin setakat itu saja kita dah bersiaran selama 1 jam, hampir 1 jam 30 minit ya. So saya ulang sedikit kan. Janji tadi. Itulah tadi janji 1 jam suku je.
Okey. So mungkin saya boleh ulanglah sikit kan. Mungkin tanda-tanda yang Ustaz, tanda-tanda orang bersyukur yang Ustaz highlightkan tadi. Yang pertama, orang yang bersyukur ini tak meremehkan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, banyak berterima kasih kepada Allah, dan orang yang orang yang menerima kelemahan yang ada pada diri dia. Okey, yang ketiga, orang yang rajin beribadat dan takut melakukan maksiat dan juga berkongsi rezeki sesama orang lain lah. Dan yang keempat, orang yang bersyukur adalah orang yang teliti dan penuh berhemah. Dan yang terakhir tadi, orang yang bersyukur ini adalah orang yang pandai berterima kasih sesama manusia. Betul ya Ustaz? Ya, betul. Okey, setakat itu saja. Terima kasih Ustaz. Semoga kita akan jumpa lagi untuk akan datang. Okey? Okey, salam mesra, salam kasih kepada semua staf-staf Anak Aida Semda, staf-staf Sari Gamat. Okay, InsyaAllah bila lapar Ustaz datanglah sini. Kru-kru Kia Sari Gamat dan semua sahabat-sahabat yang menyaksikan bicara kita pada malam ini. Terima kasih banyak. Dalam masa standard Kia, mungkin Kia pula. Ni saya, saya sebut pucuk paku ubi kayu. Thank you for all of you. I love you. Kita lebih kurangnya. Okey, insyaAllah bila ada masa lapang jemputlah datang Anak Aida ya. InsyaAllah. Apa pun doakan untuk anak saya dan mak mentua saya sihat walafiat. Ya. Amin, insyaAllah. Sekarang ni tak boleh nak ziarah. Saya pun tak boleh. Ke awal seorang je boleh ziarah. Yelah, itulah dia. Okay, kita hanya mampu mendoakan saja dari jauh. InsyaAllah semoga Allah mampukan ya. Baik. Okey, terima kasih Ustaz. Kita insyaAllah kita jumpa akan datang lagi. InsyaAllah. Okey, setakat itu saja. Oleh itu, so daripada apa yang Ustaz cakap ni, semoga kita sentiasa menjadi insan sentiasa bersyukur pada setiap nikmatnya. Kadang nikmat Allah tu datang dalam bentuk kemudahan, dan juga kadang-kadang nikmat Allah tu datang dalam bentuk ujian. Tapi keduanya harus kita syukuri. Bagaimana nak syukur? Maka zahirkanlah rasa syukur dengan melalui perkataan Alhamdulillah, dan melalui perbuatan berusaha menjadi hamba yang lebih baik, insya-Allah. So setakat itu saja. Terima kasih kepada penonton yang setia sehingga akhir live ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Semoga bertemu lagi pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Hanya yang terbaik untuk anda. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.